Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sesi webinar pada hari ini, pada waktu duha hari ini. Tapi cumanya beza sedikit sebab webinar yang lepas-lepas tu saya berada berjauhan. Maksudnya kita jauh lah kan. Tapi sekarang ni kita berada di Pejabat Pertis Cawangan Brickfield. Maksudnya ini ialah kawasan pejabat kami, Pejabat Pertis, di mana pejabat ini dikhususkan untuk bahagian pentadbiran lah. Maksudnya kami mengeluarkan buku-buku yang bercorak, buku-buku braille lah, bercorak keagamaan Quran dan sebagainya. Jadi saya bersiaran di sini dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya minta kepada rakan-rakan yang menonton siaran langsung ini, webinar ini, supaya kalau dapat kita sharekan dulu kepada media sosial kita untuk kita sama-sama sebarkan kebaikan. Kita sebarkan kebaikan kepada semua orang lah, sedapat yang mungkin, seramai yang mungkin, supaya kebaikan ini dapat merata, insya-Allah. Okey, kita sharekan dulu. Okey, jadi pada pagi yang berbahagia ini kita kedatangan seorang tetamu, sahabat saya, dan dia juga menjadi salah seorang daripada orang kuat Pertis lah. Dia Setiausaha Agung Pertis. Jadi nama dia ialah, mungkin dia boleh kenalkan diri sendiri. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dia. Itu suara dia ialah Setiausaha Agung. Saya kenalkan, saya nak cuma nak bagi tahu yang dia ni merupakan Setiausaha Agung Pertis, dan dia lulusan dia daripada UiTM Sri Iskandar Perak dalam jurusan ataupun dalam bidang pengurusan pejabat. Jadi memang sesuai lah dia jadi SU ni. So nama cikgu siapa? Okey, nama saya Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin. Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin. So itulah dia nama gentleman ni, jadi orang ni. Jadi dalam suasana yang ada pada hari ini, maka peranan ataupun gerakan-gerakan NGO terutama yang berkaitan dengan OKU itu sangat diperlukanlah, sebab kalau tanpa gerakan-gerakan NGO ni mungkin beberapa ataupun sebahagian daripada hak-hak yang sepatutnya kita perolehi sebagai seorang OKU mungkin tidak dapat kita dapati ataupun tidak terbela ataupun tidak terpenuhi dengan sewajarnya. Jadi itulah yang kita akan bincangkan nanti, dan kita akan fokus kepada persatuan kami, iaitu Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis, dan yang selayaknya bercerita ialah ini Setiausaha Agung kita lah yang boleh akan mengupas tentang Pertis itu sendiri. Dan tajuk yang spesifik kalau kita nak bagi kepada Pertis itu, kepada Pertis itu secara umum mungkin luas, tapi kita akan spesifik yang tajuk yang kita akan ceritakan ataupun yang kita akan bincangkan pada sesi webinar pada hari ini, iaitu peranan Pertis dalam proses pengupayaan OKU dalam masyarakat. Peranan Pertis dalam proses pengupayaan OKU dalam masyarakat. Sebab sekarang ni OKU merupakan satu golongan ataupun satu kelompok dalam masyarakat yang sebenarnya mempunyai potensi dan kelebihan yang tersendiri. Jadi kalau sekiranya kita mengabaikan potensi dan kelebihan yang ada kepada diri OKU ini, maka menjadi satu kerugian lah, terutama kepada negara dalam mengoptimumkan tenaga, sumber tenaga dalam negara ni. Okey, jadi saya
tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakanlah setiausaha kita untuk sedikit sebanyak menerangkan tentang Pertis itu sendirilah. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton FB Live pada hari ini, okay, terima kasih kepada NYDP, sahabat saya Cikgu Jasmadin, atas beliau sudi menjadi moderator kita pada hari ini. Okey, sama-sama Cikgu. Dan insyaAllah tajuk kita pada hari ini, dan mula-mula saya akan kupas mengenai Pertis itu sendirilah. Pertis ataupun nama penuhnya Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, merupakan satu-satunya NGO OKU penglihatan yang berteraskan Islam di Malaysia ni lah. Dan kita ada 5 cawangan ataupun 5 wilayah, iaitu di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan yang terbaru di Sabah lah. Dan di pusat kita ada 2 pejabat, iaitu di Ibu Pejabat Pertis di Gombak dan satu lagi di Brickfield di sinilah. Dan peranan Pertis dalam masyarakat, kita fokus utama kita nak menyampaikan dakwah dan tarbiyah lah kepada golongan OKU penglihatan Islam itu sendiri, supaya kita dapat beri ilmu pengetahuan terutama tentang Islam lah, macam mana untuk belajar Al-Quran Braille, untuk membaca Al-Quran, dari segi fiqah semualah, ilmu-ilmu tauhid, ilmu fiqah dan ilmu akhlak kepada golongan OKU penglihatan Islam lah terutamanya. Dan fokus utama kita juga ialah kita menerbitkan Al-Quran Braille, dan hasrat kita untuk beri Al-Quran Braille secara percuma kepada semua golongan OKU penglihatan Islam, dan kita target satu OKU penglihatan, satu Al-Quran Braille lah. Itu untuk permulaannya lah, insyaAllah. Okey, jadi aktiviti secara amnya, kita pertubuhan Pertis ni digerakkan berdasarkan kepada visi, iaitu memartabatkan Islam dalam kalangan OKU penglihatan lah, Cikgu. Betul Cikgu kan? Betul. Jadi setiap aktiviti yang kita buat, seperti yang Cikgu Syahril tadi gariskan, adalah menjurus kepada itu, iaitu kita nak memartabatkan Islam dalam kalangan OKU penglihatan. Okey, visi itu Cikgu ialah memartabatkan Islam dalam kalangan OKU penglihatan. Betul. Tapi kalau sekiranya Pertis ini cuma bergiat memartabatkan Islam dalam kalangan OKU penglihatan, mungkin saya ingat agak terhad mungkin pergerakan kita. Jadi dalam konteks sekarang ini, Pertis itu sendiri, bagaimana gerakan Pertis itu sendiri dalam menyantuni ataupun merasionalkan persatuan ini ke dalam kelompok masyarakat yang sekarang ni semakin kompleks. Sebab kalau kita tengok beza antara Pertis masa mula-mula ditubuhkan dulu dengan sekarang ni, sebab sekarang teknologi dengan segala macam itu. Jadi cuba kalau dapat Cikgu boleh terangkan ataupun bagi penjelasan kepada kita tentang Pertis itu dalam masyarakat itu sendiri. Macam mana Pertis boleh menonjolkan diri di tengah-tengah masyarakat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam masyarakat kita banyak bergerak di masjid, dan kita sekarang ni dah sedang berjalan program MILK, Memperkasa Ilmu Lestari Kehidupan, dan kita bergerak ke masjid-masjid lah untuk kita terangkan tentang OKU penglihatan ni, tentang keupayaan OKU penglihatan lah. Sebab kalau kita nak mengupayakan OKU penglihatan, kita kena upayakan masyarakat juga. Sebab kalau masyarakat tak ada kesedaran, tak ada ilmu tentang OKU penglihatan atau OKU lain, maknanya hasrat kita tak tercapai lah untuk masuk ke dalam masyarakat. Okey. Buat masa ni itu dulu lah. Okey, jadi maksudnya kita di samping kita menyantuni, memberikan
input kepada OKU penglihatan, kita juga memberikan input kepada masyarakat lah. Betul. Okey, jadi serampang dua mata je gue. Ya. Satu kepada OKU dan satu kepada masyarakat. Okey, nanti kita akan bincang secara lebih terperinci tentang peranan Pertis itu. Tapi yang saya nak kongsikan ataupun saya nak kita bawa perbincangan kita pada pagi ini ialah tentang perkara yang juga saya bangkitkan tadi awal-awal tadi tentang rasionalnya Pertis ini dalam arus perkembangan masyarakat semasa. Sebab kalau kita bincangkan tadi, Pertis ini ialah menyentuni golongan OKU penglihatan. Tapi dari segi penyantunan sendiri tu cikgu, macam mana Pertis itu boleh bergerak dalam keadaan masyarakat yang semakin global ni? Okey, rasional dia sebab kita berdasarkan Islam, dan Islam memang dalam Al-Quran Allah sebut kalau masuk Islam ud'uni fis silmi kafahan, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, syumul. Itulah dalam Islam kita kena menyantuni semua golongan lah, termasuk golongan OKU penglihatan ni. Memang Islam tak pinggirkan semua golongan, golongan miskin, OKU ke bukan OKU ke, Islam tak pinggirkan. Sebab tu kewujudan Pertis dalam masyarakat, kita nak bagi golongan OKU penglihatan ni, kita nak selahkan golongan OKU penglihatan ni dalam masyarakat, supaya masyarakat tahulah apa keupayaan kita. Memanglah OKU orang kurang upaya kan, tapi dari segi lain kita ada keistimewaan yang di tempat lain lah, atau apa keupayaan kita yang kita kena congkil di tempat lain, supaya dalam masyarakat kita dapat menyumbang juga dalam masyarakat kan. Tak semestinya kita golongan OKU kita mendapat sesuatu, kita juga kena menyumbang sesuatu kepada negara lah dan masyarakat. Contoh, boleh tak cikgu bagi contoh bagaimana Islam ini memberikan satu garis panduan bagaimana cara menyantuni OKU, ataupun contoh-contoh yang mungkin yang boleh kita jadikan sebagai sandaran kepada Pertis untuk masuk dalam masuk dalam masyarakat dan menonjolkan OKU ini sebagai satu sebahagian daripada aset sebenarnya yang perlu digembling dalam masyarakat. Mungkin ada satu contoh, mungkin zaman Rasulullah, zaman para sahabat, bagaimana mereka menggunakan ataupun mengoptimumkan kelebihan yang ada dalam satu-satu diri OKU itu untuk faedah masyarakat keseluruhannya. Okey, contohnya kalau kita tengok pada zaman sahabat yang di kalangan OKU penglihatan ni, agak famous sahabat ni, iaitu Abdullah ibnu Maktum. Beliau merupakan muazzin Rasulullah di samping Bilal. Beliau juga merupakan muazzin Rasulullah, dan beliau pernah dilantik sebagai pemangku Rasulullah ketika Rasulullah pergi keluar berperang lah. Maknanya di situ Rasulullah sendiri tak pinggirkan golongan OKU kan. Ini kan pula kita kena ikut Rasulullah lah kan. Itu dikira sunnah Rasulullah lah yang perlu kita ikut, dan itu sebablah kita golongan di Pertis ini kita nak jadikan masyarakat ataupun golongan OKU penglihatan ni kurang-kurangnya, walaupun bukan semua, mungkin ada segolongan yang seperti Abdullah ibnu Umi Maktum lah. Contohlah. Okey, jadi dalam contoh sahabat Nabi yang kita biasa dengar, yang kita biasa dengar dari di mana-mana kuliah perihal sahabat ni tentang Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini merupakan seorang sahabat Nabi yang berprestasi. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini cikgu, dia rasa saya okey, macam ni, soalan dia macam ni. Bagaimana Rasulullah boleh gerakkan Abdullah bin Umi Maktum ini sebagai seorang yang berprestasi? Sebab kalau kita dengar dari huraian cikgu tadi, dia sebagai seorang muazzim. Lepas tu dia mengganti Rasulullah dalam pentadbiran Madinah apabila Rasulullah pergi berperang kan. Jadi benda-benda begini memerlukan pengetahuan, memerlukan satu, bukan orang istilah orang sekarang ni bukan kaleng-kaleng dia mentadbir Madinah kot. Time Rasulullah pergi, bukan sembarangan orang yang boleh
yang diletakkan di situ untuk menjaga. Lebih-lebih lagi dia seorang OKU. Tapi macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh percaya kepada orang ataupun sahabatnya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ini, walhal sahabat ini seorang yang buta. Ya. So macam mana itu cikgu? Okey, di situ kita nampaklah Rasulullah dari awal-awal memang dia dah didik para sahabat, terutama termasuk golongan OKU penglihatan seperti sahabat beliau, bagi sahabat baginda Abdullah ibn Ummi Maktum ni, dari segi akidah. Akidah Islamiah tu ditanamkan, dipasakkan betul-betul lah kalau dalam diri sahabat, walaupun golongan OKU sendiri kan. Maknanya Rasulullah tak pinggirkan golongan OKU. Dipasakkan akidah dan semua mengenai Islam lah. Abdullah ibn Maktum pun terkenal dengan surah Abasa kan. Surah Abasa. Sebab turunnya surah Abasa pun disebabkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum juga lah. Maknanya poin kat sini, akidah tu lah Rasulullah tanamkan betul-betul. Okey. Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan akidah yang mantap. Betul. Okey, sehingga sahabat Nabi ini memang kalau bab untuk berjuang, bab untuk mengabdi kepada agama, memang kita tak boleh sangkalah, memang first class lah. Tapi mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita pun tergolong dalam golongan-golongan yang itulah yang ada memberi sumbangan kepada agama, insya-Allah. Okey, cikgu. Jadi dalam suasana yang ada sekarang ini, Pertis bergerak dalam suasana yang macam saya katakan tadi, dalam suasana yang penuh cabaran pada masa ini, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita dilanda penyakit pandemik COVID-19 ni. Jadi kalau dapat cikgu boleh nyatakan peranan-peranan yang Pertis buat untuk menjurus kepada yang kita telah contohkan tadi adalah, maksudnya menjurus kepada memartabatkan OKU itu sendiri, seperti yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi contoh kepada sahabatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Okey, peranan Pertis yang pertama dari segi pendidikan lah. Pendidikan kepada ahli. Kita telah laksanakan program-program dakwah seperti ceramah-ceramah sempena Hari Kebesaran Islam, seperti Maulid Hijrah, Maulid Rasul dan sebagainya. Dan kita juga telah melaksanakan kelas-kelas pengajian Al-Quran Braille dengan kerjasama Jawi, JAIS dan di negeri-negeri yang ada wilayah Pertis dengan kerjasama Jabatan Agama Islam masing-masing lah. Seterusnya kita juga ada kelas saudara baru. Kita menyantuni golongan saudara baru di kalangan OKU penglihatan, sebab golongan ni perlukan juga pendidikan kan. So kita buat kerjasama dengan Jawi, kita gunakan model Jawi untuk mengajar mereka mengenai Islam lah, dari segi Al-Quran, akidah, fiqh semualah. Seterusnya kita juga melaksanakan program-program untuk belia dan untuk golongan yang senior lah. Sebab kita kena utamakan setiap golongan di kalangan OKU penglihatan lah. Okey, seterusnya langkah yang kedua, kita itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi kebajikan, untuk makluman semua, sejak PKP dilancarkan sehingga sekarang hampir lebih saya rasa 2,000 penerima bantuan. Kita telah kita telah sumbangkan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, NGO dan syarikat-syarikat swasta lah. Kita bekerjasama dengan mereka dan kita beri bantuan kepada golongan OKU ni, dan itulah yang macam saya kata tadi, lebih 2,000 kita telah berjaya beri bantuan lah. Itu dari segi kebajikan. Seterusnya untuk masyarakat, kita telah bergerak di masjid-masjid di sekitar satu Malaysia lah, terutama di Kelantan, di Lembah Kelang dan di kawasan Negeri Sembilan. Kita telah bergerak dalam masyarakat. Untuk makluman semua, di Malaysia ni kita ada lebih 6,000 masjid dan surau, dan kita tak dapatlah nak cover semua kan. Tapi sekurang-kurangnya sebahagian daripada 6,000 tu kita telah masuk kawasan masjid untuk kita terangkan kepada masyarakat mengenai
OKU ni. Ya, okey. Sebab Tapi mungkin cikgu, mungkin ini pun salah satu platform jugalah untuk kita bagi penerangan kepada masyarakat yang lebih luas kan. Betul, Sebab betul. walaupun kita tak dapat, memang belum lagi lah kita dapat masuk ke dalam masjid, tapi setidak-tidaknya mungkin dalam sesi webinar ini kita boleh menyebarkan juga maklumat menyantuni masyarakat dan tentang OKU, cikgu Ini salah satu cara lah, salah satu platform cara. untuk kita sebarkan maklumat Betul. tentang OKU penglihatan. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat di luar sana, kalau ada untuk jemputan masjid ke, kita boleh penuhilah jemputan tersebut. Dan mungkin kalau ada soalan-soalan mengenai OKU penglihatan terutamanya, mungkin boleh tanyalah nanti atau hubungi peneliti sendiri untuk kita sama-sama kongsi apa yang patut kita lakukan lah. Itu yang ketiga. Satu lagi dari segi Al-Quran Braille. Untuk makluman semua, sekarang ni kita dalam proses ke arah menyediakan Al-Quran Braille Masaf Malaysia, yang Al-Quran ni kita edit baru semua, kita buat baru, dan sehampir mungkin dengan Al-Quran cilik yang sedia ada lah. Sebab sebelum ni kalau kita nak berguru ataupun nak bertalaki atau untuk bertadarus dengan golongan berpenglihatan agak sukar, sebab Al-Quran kita tak sama dengan Al-Quran cilik. So sekarang ni kita ke arah tu dengan kerjasama JAKIM dan KDN lah. Kita buat Al-Quran Braille tu supaya kita boleh masuk dalam masyarakat. Bila ada Al-Quran tu, bila Al-Quran tu sama, kita nak berguru dengan golongan penglihatan pun boleh, nak bertalaki atau nak bertadarus kan. Tak jadi masalah lah. Maksudnya macam ni, orang yang normal, orang OKU penglihatan boleh berguru dengan orang ustaz yang normal, dan masyarakat yang normal boleh berguru pula dengan OKU penglihatan. Masyarakat yang normal pun yang berpenglihatan boleh berguru dengan sebab dia dua hala lah, cikgu. Betul. Okay. Kita jadi, pun ramai golongan-golongan. Ini program saya tertarik. Jadi apa beza dengan Quran? Kalau boleh tak cikgu terangkan sikit sebanyak tentang perbezaan antara yang mazhab Malaysia ni dengan yang dulu? Okey, kalau sebelum ni Al-Quran kita contoh dia tak berbaris tau. Contohnya macam qalu. Dia kalau yang Al-Quran sebelum ni qaf, alif, lam, waw. Kalau Al-Quran cilik, qalu, qaf, alif, lepas tu berbaris atas. Lam, waw berbaris hadapan kan. Yang dalam Al-Quran versi yang lama tak ada baris tu. Tak ada baris. Dia baris bila tak ada mat lah. Jadi dan sekarang ni memang kita ikut ada tanwin selari, tanwin tak selari pun kita ikut juga semua tu. Jadi inti dia kat sini sebenarnya kita apa-apa hal pun dia untuk mendekatkan lagi sebenarnya antara OKU itu dengan masyarakat. Sebab kalau kita menggunakan Quran yang version lama, ataupun istilah dia apa dia juga? Imla'i. Imla'i betul. Imla'i, dan kita bertalaki ataupun berguru bersama dengan ustaz yang menggunakan Quran yang biasa sekarang ini, yang ini Resam Osmani ni. Jadi maknanya ada satu perbezaan yang mungkin menimbulkan kekeliruan dari segi penerangan. Betul, banyak sangat berbeza. Penerangan beza dia, penerangan tu. Jadi mungkin dari segi maksimum, pengajaran secara maksimum tu mungkin kita kurang dapatkan lah. Jadi dengan adanya Quran Mushaf Malaysia ni, insya-Allah pengajaran, sesi pembelajaran dan pengajaran akan lebih bertambah baiklah, dan bukan saja melibatkan golongan OKU tapi bersama dengan masyarakat. Betul cikgu macam tu. Betul. Okey, jadi cikgu ada lagi cikgu tentang langkah-langkah yang Pertis jalankan untuk kita memperkasakan OKU dalam masyarakat. Okey, seterusnya kita juga bekerjasama dengan NGO dan agensi-agensi kerajaan lah, terutama Jawi, JAKIM dan di negeri-negeri lah. Untuk kita, adakah kerjasama Pertis tu berkait dengan agensi yang bercorak keagamaan saja ke, ataupun merentasi tidak, keseluruhan? Memang merentasi lah. Contohnya kita juga kerjasama dengan DBKL kan. Ya. Apa rasional kerjasama dengan DBKL ni? Padahal Pertis ni agama, DBKL ni ya DBKL bangun bangunan. Yalah. Sebab memanglah agama kan. Memang kalau kita tengok dari satu sudut memang tak sama. Tapi memang ada persamaan lah di situ.
Mungkin DBKL boleh bagi sumbangan dari mungkin kewangan ataupun pertukaran ataupun ilmu tentang inilah, mungkin juga tentang macam baru ni tahun lepas kita ada buat kerjasama dengan DBKL. DBKL taja kita untuk kelas Taranum. Kita perlukan macam tu lah. Okey. Sumbangan dari DBKL itu sendirilah. Tapi boleh tak? Okey, saya tertarik dengan mungkin selain daripada DBKL, mungkin kita boleh bekerjasama dengan majlis-majlis bandaraya yang lain di seluruh Malaysia ni kan cikgu. Cuma contoh mungkin DBKL lah, macam tu buat permulaan inilah kan. Permulaan DBKL lah. Saya tertarik dengan agensi DBKL ni, dan mungkin ada agensi-agensi yang berkaitan juga yang mungkin boleh pertis bekerjasama kan. Jadi nak tanya cikgu, selain daripada kaitan dengan agama, ada tak kerjasama yang pertis buat untuk untuk menyantuni OKU secara keseluruhannya? Contoh macam kerjasama dengan DBKL. Contoh kita hantar satu contoh lah, macam kalau ada lah kan, kita hantar macam memorandum untuk memperbetulkan jalan untuk OKU ke, misalkan contoh macam memberi didikan kepada masyarakat supaya tidak menggunakan fasiliti yang sepatutnya OKU guna, disalahguna oleh masyarakat ke, macam tu. Ada tak program yang pertis buat untuk program-program yang sebegini? Yang tu ada juga sebelum ni. Ada juga ya. Kita pernah bekerjasama dengan, tak salah saya, Airos kot, yang jalan raya tentang isu mungkin 2-3 tahun lepas, yang ada kebanyakan ramai lah di kalangan OKU penglihatan ni yang jatuh di monorail dan sesi-sesi latihan. Kita pernah bekerjasama dengan Suakam, Airos, betul. untuk kita bagi kesedaran kepada mereka untuk ambil tindakan sesuatu lah, supaya perkara tu tak berulang lagi. Betul. Itu antaranya lah. Okey, ini sebenarnya melibatkan didikan kepada masyarakat lah, sebab betul. Masyarakat ni masih lagi diorang punya kepekaan dia kepada golongan OKU tu masih kurang. So ini, jadi dalam keadaan yang itu cikgu, saya nak menarik program MILK yang ada cikgu sebut di dalam rasional pertis dalam masyarakat ni. Jadi program MILK ni, cuba cikgu terangkan MILK ni apa sebenarnya program ni cikgu. Okey, MILK memperkasa ilmu lestarikan kehidupan lah. Program ni kita nak upayakan masyarakat melalui muallim-muallim OKU yang kita... muallim tu apa tu lagi tu? Muallim tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia tentang guru-guru lah. Guru-guru. Kita cuba kumpulkan golongan-golongan yang ada pendidikan agama, terutama lepasan-lepasan DQ, Darul Quran, Jakim dan daripada kolej-kolej Islam lain. Lepas tu yang bekerja dalam bidang agama lah, contohnya guru Al-Quran, Imam Bilal, kita kumpulkan mereka dan kita bagi kursus apa semua yang berkaitan untuk mereka ni keluar kepada masyarakat dan memberi penerangan kepada masyarakat. Yang bagi ceramah-ceramah di masjid, kita ambil golongan ni lah, supaya mereka menjadi da'i kepada masyarakat lah. Bukan saja da'i kepada golongan OKU penglihatan, tapi da'i juga kepada masyarakat. Dengan kata lain, ini merupakan muallim ni, yang sepaham saya ialah satu yang seperti yang cikgu terangkan tadi, merupakan satu sayap, sebahagian daripada sayap pertis lah cikgu. Betul, sayap pertis. Task force lah, gerakan grassroots macam tu macam tu lah lebih kurang. Jadi jadi untuk menjadi muallim ni macam mana cikgu, dia punya kriteria dia? Macam mana, apa pengiktirafan? Kenapa macam mana cara pertis mengiktiraf muallim ni? Muallim ni yang macam saya kata tadi, lepasan-lepasan sekolah agama ataupun Darul Quran atau kolej-kolej Islam lah. Maknanya dia ada background atau latar belakang agama. Supaya bila kita ada latar belakang agama ni, masyarakat lebih yakin dengan kita lah kan. Macam tu lah. Dia ada latar belakang agama lah. Latar belakang agama. Latar belakang. Maksudnya dia akan ada kelulusan dari Darul Quran dan mana-mana pusat tahfiz ataupun madrasah yang berkaitan lah cikgu ya? Ya, betul. So
dalam proses kita nak mendidik muallim kita ni sebagai seorang yang berketerampilan yang boleh tampil dalam kalangan masyarakat, cikgu boleh tak bagi tahu macam mana Pertis itu boleh peranan Pertis dalam memberikan input kepada muallim-muallim kita ni agar lebih berterampil dalam masyarakat. Sebab persepsi masyarakat ni dia masih ramai lagi yang beranggapan bahawa OKU ni bukan maksudnya tidak mampu untuk menonjolkan diri. Lepas tu OKU ni ialah macam-macam persepsi lah kan. Yalah. Jadi apa gerakan yang Pertis buat untuk memastikan yang OKU ini yang muallim kita ni mampu memberikan memberikan satu makluman ataupun satu penerangan yang mantap kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat itu ada kesedaran tentang keberadaan OKU itu pun ataupun hak-hak sebenarnya yang sepatutnya OKU itu perolehi. Okey, golongan muallim OKU ni sebenarnya berarti berperanan kita bagi kursus kepada mereka lah. Yeah. Kursus terutama tentang public speaking, tentang modul-modul apa yang perlu kita sampaikan, tentang cara pemakaian, dari segi grooming semua macam itulah. Supaya bila masuk ke dalam masyarakat, masyarakat tak pandang mereka seperti yang mereka pandang sebelum ni lah. Ya, kan? Betul. Itu persepsi sebenarnya. Betul, persepsi kan. Dan kita juga bagi kursus-kursus macam tu lah, maksudnya public speaking, penampilan diri dan sebagainya, supaya golongan muallim ni dia masuk dalam masyarakat yakin. Yeah. Dan kita juga adakan kursus-kursus latihan kepada mereka, seperti kita bagi latihan untuk sampaikan kuliah duha kepada golongan OKU penglihatan sendiri. Bila dengan kawan-kawan mungkin lain kan. Tu bagi latihan, bagi pengalaman dekat dia orang juga lah. Okey. So itu antara yang benda tu dah dilaksanakan juga. Sedang dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Mungkin ada perancangan-perancangan lain untuk mengupgrade ataupun menambah baik kualiti penyampaian para muallim kita ya. Sebab bagi saya lah kan, dan mungkin bagi rakan-rakan Pertis, bahawa dalam suasana kita sekarang ni OKU kita ni masih lagi kurang diekspos ataupun kurang ditonjolkan di peringkat luar. Mungkin salah kita dan salah gerakan kita yang belum maksimum lagi. Tapi apa-apa pun memang kita sedang berusaha untuk menonjolkan OKU ni dengan harapan persepsi dalam kalangan masyarakat itu boleh berubah. Betul. Ya cikgu. Ya betul. Kita nak ubah persepsi ni memang ambil masa lah kan. Ya, mengambil masa, betul. Tapi kita kena ada usaha ke arah tu lah kan. Ya. Kalau tak berusaha, kalau tak bermula, macam mana kita nak buahkan hasil. Sebab tu Pertis kita ambil. Kalau nak dipecahkan ruyung, mana dapat sagu cikgu betul. Sebab tu kita ambil tanggungjawab tu untuk kita bekerjasama, berusaha ke arah tu lah. Betul. Jadi selain daripada yang tadi kita sebenarnya, ada lagi tak gerakan-gerakan yang Pertis buat, langkah-langkah yang Pertis buat yang untuk memperkasa OKU dalam masyarakat? Selain itu kita ada kerjasama dengan universiti-universiti lah. Contohnya macam Universiti Teknologi Malaysia, UTM, USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, UPM, Sri Putra. Dalam terutama tentang teknologi dan penghasilan kitab-kitab lah. Sebab teknologi ni pun penting juga kepada OKU penglihatan kan. Sebab kita kena ikut arus perdana. Bila teknologi berubah, kita kena ikut perubahan zaman lah. So kita Pertis mengambil langkah untuk menyesuaikan dengan keadaan teknologi semasa, cikgu. Betul, kita ikut teknologi semasa. Okey, jadi ada lagi gerakan-gerakan yang dibuat oleh Pertis? Setakat itu saja saya rasa. InsyaAllah kita juga berusaha lah dari segi masa ke semasa. Kita juga kalau ada apa-apa saranan ataupun cadangan daripada masyarakat luar, kita akan cuba kita akan cuba
penuhilah. Jadi okey, dalam OKU itu sendiri pun dia ada pelbagai golongan cikgu kan. Betul. Okey, dia ada golongan sub lah, maksudnya ni OKU ni apa ni, ada golongan tua, ada golongan muda, ada golongan wanita dan sebagainya. Jadi dari segi itu ada tak Pertis menyantuni golongan OKU yang pelbagai usia ini? Yang tu memang kita ada satu ni, sebab di bawah biro kita pun jawatan kuasa kita ada belia dan kesenian. Ya. Dan kita Okey, ada kesenian macam mana jadi cikgu? Kesenian tu saya tertarik yang kesenian ni sebab kesenian ni sinonim dengan OKU penglihatan tu utamanya, sebab OKU penglihatan dia lebih kepada pendengaran kan. So, dia betul. punya pendengaran tu agak baik. Jadi macam mana tentang kesenian ni cikgu? Sebelum kita masuk kepada belia dan sebagainya ni. Okey. Kesenian kita telah laksanakan program-program seperti macam tahun lepas kita laksanakan FKIP, Festival Kesenian Islam Pertis. Okey. Yang ni kita kumpulkan, kita buat pertandingan lah. Pertandingan azan, pertandingan da'i dan pertandingan nasyid. Alhamdulillah mendapat sambutan di kalangan golongan OKU penglihatan. Alhamdulillah. Di seluruh Malaysia lah. So kita ada penyertaan daripada Johor kan. Okey. Di tentang kesenian tu macam itulah, maksudnya kita raikan sebab golongan OKU penglihatan ni suka bernyanyi, suka mendengar muzik semua, tapi kita raikan ke arah Islam lah. Maksudnya nasyid kan. Lagu-lagu yang berunsur nasihat, dakwah juga kan. Dakwah. Okey. Dan ya mungkin kesenian ini pun merupakan satu cabang sebenarnya yang perlu dititik beratkan dalam Pertis, sebab sejak akhir ini OKU, golongan OKU terutama OKU penglihatan menjadikan nyanyian ini sebagai sumber pendapatan mereka kan. Betul. Itu macam dia buat basking. Basking dan lagu-lagu nasyid. Dan kita ada artis jugalah. Betul, ikon kita. Itu ikon kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program yang dibuat oleh Pertis ni, mungkin satu hari nanti kita boleh melahirkan lagi satu ikon. Mana tahu kan? InsyaAllah. Jadi itulah itu sebahagian daripada matlamat Pertis. Jadi kembali kepada program yang lain, tentang program belia ke macam mana itu cikgu? Program wanita. Belia wanita kita satu ni juga. Di bawah belia kita sedang laksanakan program usrah bulanan. Okey. Usrah bulanan ni ada usrah bulanan untuk belia. Kita asingkan muslimin dan muslimat supaya lebih fokus lah kan. Yang ni di bawah kendalian kita punya pengurusi biro iaitu Encik Abdul Faris. Dan program ni alhamdulillah berjalan, dan saya pun ada turut serta, memang mendapat sambutan yang baik lah. Dan usaha ni penting sebenarnya untuk kita gilap tenaga-tenaga muda untuk jadi pelapis kepada Pertis lah. Dan penting juga untuk kita lahirkan pelapis-pelapis ni supaya Pertis kekal relevan lah sampai akan datang, insyaAllah. Bukan masa sekarang aja, dan kita perlu jadi pelapis. Dan golongan inilah yang akan bawa Pertis untuk akan datang, supaya Pertis lebih maju pada masa akan datang. Okey. Jadi maknanya ringkasnya yang saya boleh katakan di sini, program yang dibawa oleh Pertis ni mencakupi keseluruhannya. Keseluruhan golongan dan merentasi golongan OKU itu sendiri. Sebab macam yang telah dinyatakan oleh cikgu tadi, Cikgu Syahril tadi. Sebelum itu saya sebenarnya selalu sebut-sebut cikgu ni. Sebenarnya kita punya SC ni seorang cikgu, guru. Cuma saya belum nyatakan tadi dia bertugas di sebagai seorang instruktor di Malaysian Association for the Blind. Jadi dia seorang guru, dia seorang cikgu. Jadi bagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Syahril tadi, program-program yang dibawa oleh Pertis ini merentasi golongan-golongan dalam OKU itu sendiri, dan juga merentasi keluar daripada kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi akhirnya nanti bagaimana cikgu boleh ataupun pandangan cikgu tentang segala program yang kita buat ni? Apakah harapan-harapan yang cikgu harapkan? Okey, harapan saya bila kita laksanakan program-program ni, kita dapat manfaat
daripada setiap program yang kita laksanakan. Dan golongan OKU tu akan menjadi lebih baik kan. Maksudnya macam mana lebih baik ni? Lebih baik daripada sebelum ni lah. Maksudnya bila kita berikan pendedahan tentang ilmu pengetahuan semua dari segi ilmu pengetahuan tentang Islam, mereka akan jadi lebih baik dan lebih yang kita nak capai takwa lah. Setiap insan kan, setiap orang perlu capai takwa. Tapi takwa ni perlu kepada ilmu pengetahuan lah. Dan menjadi lebih baik untuk diri sendiri, untuk kita beri manfaat kepada masyarakat. Kepada diri sendiri, bila kita jadi lebih baik, kita akan rasa lebih yakin kan. Untuk kita bergerak dalam masyarakat, macam itulah. Dan untuk dalam masyarakat pula, harapan saya mendapat masyarakat dapat menyokong usaha-usaha kami supaya kita ni tak terpinggir dalam masyarakat, golongan kayu ni tak terpinggir dalam masyarakat, dan kita dapat persepsi yang baik lah dalam masyarakat mengenai penglihatan itu sendiri. Okey, satu isu cikgu kita sebelum jadi saya minta kepada rakan-rakan yang menonton siaran ini, kalau ada soalan boleh kemukakan soalan lah. Okey, dalam ni sekejap kita tengok ada Muhammad Halim MB Nur. Dia ucap Assalamualaikum, jadi kita kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, belum ada apa-apa komen lagi, belum ada apa-apa soalan apa-apa. So kita kembali kepada isu-isu yang berkait dengan OKU cikgu. Okay, saya bagi satu contoh isu cikgu. Yang sebelum-sebelum ni pun kita ada bincang di dalam webinar, tapi kita ingin pandangan daripada seorang SU Pertis. Okey, sebab yang sebelum ni kita jemput begitu webinar bukan dari kalangan mungkin yang AJK Pertis secara langsung, cuma mungkin pengurusi Sabah lah, tapi saya saya lihat dari dalam konteks di Sabah itu sendiri. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak isu-isu yang berkaitan dengan OKU ini yang sama ada dia menyentuh kepada diri OKU itu sendiri ataupun kepada kemudahan kemudahan untuk OKU yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Okay, saya sentuh yang mula-mula sekali yang berkaitan dengan diri OKU itu sendiri. Jadi walaupun sekarang ni kita dalam keadaan yang moden, maklumat di hujung jari, lepas tu kita terdedah dengan macam-macam kuliah agama dan sebagainya, tapi mungkin cikgu pun tahu benda ni, dalam kalangan masyarakat kita masih ada lagi yang memandang OKU ni, anak mereka ke, keluarga mereka ke dan sebagainya, sebagai satu golongan yang kalau tidak keterlaluan, kalau saya katakanlah macam binatang peliharaan. Maksudnya macam mana? Maksudnya katalah dia ada lahir anak OKU, dia lahir anak OKU dan dia akan membiarkan OKU itu, anak dia itu cuma di rumah saja. Maksudnya di rumah dia bagi makan, dia bagi sapi, tapi dia tidak mungkin ada perasaan malu di kalangan diri ibu bapa atau keluarga itu menyebabkan dia tidak membenarkan anak dia yang OKU ini untuk keluar ataupun pergi bergaul dengan masyarakat ataupun pergi bersosialisasi dan menambah pengetahuan dan sebagainya. Sebab dan yang lebih parah lagi, ada di dalam kalangan masyarakat ni yang berantakan. Maksudnya ibu suami isteri itu akan berlaku perbalahan dalam kalangan keluarga itu disebabkan lahirnya anak OKU ni. Dan mungkin boleh berlaku sampai perceraian, dan walhal benda ini berlaku dalam kalangan orang-orang yang bijak pandai, yang ada profesor dia, yang ada doktor dia dan ada apa. Jadi saya nak tanya pandangan cikgu lah tentang selaku SU Pertis, Persatuan Orang Cacat Penglihatan. Kenapa boleh jadi begini cikgu? Okey.
Okey, yang penting dalam isu tu kita kena, bila kita dapat terutama anak-anak OKU, kita kena, ataupun diri OKU itu sendiri, kita kena redha dan sabarlah. Setiap Adakah terjadinya isu begini disebabkan kurangnya pengetahuan agama, ataupun saya ingat bukan kurang pengetahuan agama kot, tapi adakah faktor lain selain daripada itu? Macam mana tu? mungkin dari segi keimanan seseorang lah. Ya, Kan sebab Allah dah janji dalam Quran, kalau contohnya dalam surah Al-Ankabut kan, ayat kedua, adakah kamu menyangka kamu sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? Maknanya bila Allah uji satu insan tu, Allah nak naikkan iman kita. Macam gitulah dalam di sekolah kan, ada exam SPM semua. Bila kita dapat lepas exam tu, iman kita naik. Kalau dalam contoh sekarang di duniawi ni, kita punya qualification tu naik lah. Kita punya pendidikan tu akan naik satu tahap. Macam tu juga iman kita. Bila Allah uji, iman kita akan naik satu tahap. Sebab bila Allah uji tu maknanya Allah sayang lah kepada kita kan. Yang penting, mungkin ilmu pengetahuan kadang kita tahu benda tu, tapi bila kena kat kita, itulah redha dan sabar tu paling penting lah. Walaupun dia mempunyai pengetahuan, profesor, doktor, tapi kalau iman tak kuat, maka kalah, ada risiko untuk jatuh tersungkur dalam ujian Allah ni. Betul. Yang tu penting jugalah. Sebab tu keluarga-keluarga kita pun kena support lebih lah. Contoh macam yang mempunyai anak-anak OKU ni, kita kena bagi pendidikan kepada mereka. Kita kena hantar ke sekolah-sekolah khas. Sebab kalau mereka masuk sekolah harus perdana, mungkin akan begini keadaannya. Katalah ada satu keluarga ni mendapat anak OKU. Jadi mungkin pandangan Cikgu ni mungkin kita boleh ambil sebagai satu panduan untuk ibu bapa yang ada anak OKU lah. Dan macam mana kita boleh menangani jika sekiranya kita ada anak OKU tu, Cikgu, macam mana? Mungkin kita boleh dapatkan khidmat nasihat di peti sendiri pun, insyaAllah kita boleh bantulah. Di situ kita boleh salurkan. Mungkin kalau dapat anak OKU ataupun terutama yang penglihatan ni, kadang-kadang dia jadi cacat penglihatan di umur yang dewasa kan. Betul. Macam saya sendiri pun umur dewasa. Dia ada yang sudah jadi dan ada yang betul. Mungkin kalau yang baru tak nampak umur dewasa tu, kita akan hantar ke pusat-pusat latihan yang menawarkan program-program untuk penglihatan. Kalau yang dari lahir tu mungkin dihantar sekolah-sekolah pendidikan khas. Macam itulah. Maknanya dia kena, kalau dia kena dihantar tempat yang betul lah. Dari segi ibu bapa tu sendiri, Cikgu. Kita berbicara tentang ibu bapa ni. Jadi segi ibu bapa tu, kalau boleh dicadangkan, macam mana, apakah langkah yang pertama sekali dia buat apabila dia ada anak OKU? Tak kira lah OKU penglihatan ke OKU. Sebab kita ada kes yang kita telah bincang, yang telah sampai ke pengetahuan kita tentang yang macam saya katakan tadi, seorang keluarga yang pendidikannya tinggi, profesor, doktor, tapi apabila anak dia lahir seorang OKU, Down syndrome misalnya, ada contoh kan. Jadi rumah tangga mereka tu hampir berantakan, Cikgu. Disebabkan anak ini, walhal kalau dia seorang yang berilmu, dia mesti tahu yang anak ini ialah anak syurga. Tapi kenapa rumah tangga hampir berantakan? Jadi mungkin Cikgu boleh bagi motivasi kepada kepada ibu bapa, orang-orang yang mempunyai anak OKU ini, supaya tenang apabila dapat anak OKU itu, tenang. Jadi dalam tenang itu ada step-step yang perlu ibu bapa itu ikut ataupun keluarga ini buat untuk memastikan yang anak mereka ini boleh hidup seterusnya dengan lebih baik. Macam mana, Cikgu? Yang pertama sekali kita kena daftarkan anak kita dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Maksudnya kalau macam doktor dah sahkan dia ni OKU, maka yang pertama sekali ialah kita kena terus daftar kepada Jabatan Kebajikan yang berkaitan lah ya. Di setiap daerah, saya rasa memang ada, setiap daerah ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Betul. Supaya kita dapat kad OKU tu. Apa pula pentingnya kad OKU tu?
kad OKU itu memang penting lah kan. Contohnya kita untuk pihak kerajaan boleh bantulah. Macam sekarang ni pun banyak pihak kerajaan bantu dia, tapi syarat dia pemegang kad OKU. Saya tanya tu juga sebab dulu kita ada kes. Kita ada kes yang masalah yang ada seorang remaja mencabul wanita di kawasan parkir kereta. Jadi apabila remaja ini ditangkap, masuk ke balai polis dan ibu bapa dia datang untuk cuba nak membebaskan anak ni, merayulah. Jadi ibu bapa dia kata, tolonglah cik, anak saya ini OKU. Jadi polis tu tanya, apa bukti anak awak ini OKU? Jadi dia gagal mengungkapkan bukti sebab dia tidak daftar anak dia kepada Jabatan Kebajikan, kad OKU pun tak ada. Dia anak dia seorang autisma. Jadi tak nampak kan, tak nampak OKU, orang autisma tak nampak OKU, tapi salah satu kepentingan dia ialah untuk menjamin keselamatan anak itu yang dalam situasi macam mana pun. Betul. Maknanya dekat situ kalau kita tak daftar jadi isu macam itulah sebab OKU ni ialah mungkin bukan penglihatan saja kan, sebab kita ada banyak golongan OKU, banyak kategori, dan penting juga lah sekurang-kurangnya terbukti lah kita sebagai OKU kan. Memang kita kena terima hakikat lah kan, jangan segan apa semualah. Okey, apabila kita daftar kepada kebajikan, kita dapat kad tu, lepas tu kita apa yang perlu dibuat oleh ibu bapa ni cikgu? Okey, selepas daftar anak dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dapat kad OKU, kita boleh daftarkanlah kepada pusat-pusat pendidikan yang khas ni lah. Cari persekolahan dia lah. Untuk persekolahan dia. Sebab kita kena bagi ilmu juga kepada mereka. Itu tanggungjawab kita sebagai ibu bapa lah. Kena bagi ilmu walaupun anak kita OKU kan. Kena bagi ilmu juga kepada mereka lah. Supaya mereka dapat yalah, kita tak selamanya kita boleh jaga anak-anak kita kan. Betul. Contoh macam OKU penglihatan sendirilah. Kadang ada juga kawan-kawan saya masa saya belajar di Pusat Latihan Geni sebelum ni, memang tak pernah masuk sekolah. Kan? Mak bapak simpan je tu lah. Dia kata sampai dia cakap sendiri kat family dia, sampai bila family dia nak jaga dia kan. Jangan dia sendiri minta untuk belajar. Sebab dia fikir dia sendiri minta. Dia sendiri minta. Padahal dia tak pernah pergi sekolah. Betul. Macam mana dia boleh tahu? Kan? Sebab saya tanya dia macam mana dia boleh tahu kan. Dia kata dia dengar dekat iklan dekat TV macam tu lah. Dia sendiri semangat nak belajar walaupun tak pernah belajar sekolah rendah, sekolah menengah kan. Tapi dia fikir sampai dia pun boleh fikir macam tu, tapi mak bapak dia tak boleh fikir. Jadi kita kembali lagi kepada program Pertis MILK tu. Ya. Jadi ada tak Pertis mengambil langkah untuk menyantuni keluarga-keluarga OKU ni sebab inilah yang pertama sekali akan jumpa keluarga mereka yang OKU kan. Dia orang yang akan berhadapan dengan OKU ni, keluarga di kalangan OKU ni. Contoh macam cikgu bagi tahu tadi. Kalau sekiranya OKU itu tidak inisiatif kan, mungkin Allah bagi dia ilham kan macam mana kan. Jadi memang dia akan hidup dan mati di rumah saja, tak boleh buat apa lah. Ya, betul. Kan? Jadi macam mana? Ada tak Pertis bermainkan peranan dalam hal untuk mendidik keluarga ni? Mungkin kita ialah seperti tadi masyarakat apa semua, kita kecilkan lagi skop kita kepada keluarga, untuk mendidik keluarga pula. Okey. Contohnya bila kita pergi ke masjid, biasanya muallim OKU kita akan bagi tahulah, akan bagi tahu kalau ada keluarga-keluarga yang punya anak-anak OKU, boleh berhubung dengan Pertis untuk kita bagi khidmat nasihat, kita bagi cadangan apa-apa yang penting lah. Tapi memang kebanyakannya ada lah kan. Contoh di Kelantan, kadang-kadang memang ada benda tu, isu tu terjadi lah. So di situ kita cuba santuni dan kita cuba berikan nasihat yang terbaik lah, apa yang perlu dibuat kan. Kadang-kadang dia orang tak tahu apa yang perlu dibuat sebenarnya. Jangan simpan anak tu kan, simpan anak kat rumah je. Dia simpan anak kat rumah. Jadi tidak, dia sebenarnya mungkin dia ada beberapa kemungkinan lah. Mungkin sebab satu, mungkin sebab dia malu.
Yang kedua mungkin sebab tidak ada pengetahuan kan. Jam. Orang kata sekarang jam tak tahu nak buat apa kan. Dan mungkin yang mungkin yang ketiga mungkin berkaitan dengan keadaan diri itu sendirilah kan. Dan mungkin dia rasa takut nak lepaskan dan sebagainya. Ada juga yang kita jumpa kes-kes yang ibu bapa ni terlampau sayang dengan anak dia tu sampai dia takut nak lepaskan. Dia kata susah lah, apalah macam-macam. Padahal kita dah bagi keyakinan dah. Jadi ini mungkin salah satu tugas persatuan kami, Persatuan Pertis, seperti mana yang diterangkan oleh cikgu tadi, untuk memberi kesedaran kepada golongan keluarga OKU supaya yang pertama sekali macam cikgu terangkan tadi, kita kena reda dulu. Reda itu penting dulu. Supaya dengan keredaan itu kita lebih tenang. Betul. Kalau kita tenang, baru kita boleh berfikir macam mana cara kita nak menyantuni anak kita ni. Macam mana kita nak memberikan segala yang diperlukan oleh anak ini untuk kelangsungan hidup dia pada masa akan datang. Betul. Begitu cikgu Betul. Okey. So sekarang kita tengok dulu apa yang berlaku dekat Facebook. Okey, kita ada soalan sikit daripada rakan sahabat kita Muhammad Nazrinawi. Muhammad Nazrinawi ni dia kata apakah peranan Pertis untuk menyedarkan ibu bapa dalam keadaan yang berfikiran sedemikian tadi cikgu. Tapi kita dah terang, tapi mungkin cikgu boleh terangkan sekali lagi lah. InsyaAllah. Sebenarnya Pertis juga ke arah kita sekarang ni program Pusat Kehidupan Berdikari lah. Kita ada buat kerjasama dengan JKM, kita tengah mohon ke arah itulah kita. Di situ kita boleh beri khidmat nasihat lah kepada ibu bapa ni, dan boleh hubungi kita. Kita akan cuba beri khidmat nasihat, dan kita akan salurkan cadangan-cadangan apa yang perlu ibu bapa buat lah kan. Bila dapat anak OKU ni. Macam tadi, yang paling penting kita kena daftarkan lah anak kita dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu paling penting. Maksudnya kita pertama sekali kita kena daftar untuk untuk kebajikan, untuk pengesahan lah kan. Supaya tak timbul isu-isu macam yang Cikgu Ijaz cakap tadi. Betul cikgu. Okey. So terima kasih kepada Muhammad Nazri yang bagi soalan tadilah, dan ada juga yang bagi pandangan. Johara ni yang mengatakan dia ada kat OKU lah. Kat OKU itu sangat penting lah. Okey. Jadi mungkin kita sampai kepada hujung kita punya perbincangan cikgu. Ya. Harapan cikgu kepada Pertis itu sendiri dalam menjadi orang kata juara ataupun menjadi NGO dalam usaha Pertis menjadi NGO utama yang membela kelompok OKU selaras dengan Islam itu sendiri. Ya, dan suka saya mungkin kita sebelum kita tutup lah, last but not least lah macam tu cikgu Yalah. Sebab saya JAKIM sekarang ni ada melancarkan gagasan OKU Rabbani. OKU Rabbani. Jadi bagaimana kita boleh Pertis itu boleh berada di dalam gagasan OKU Rabbani itu? Mungkin boleh cikgu terangkan sedikit lah. OKU Rabbani ni di bawah Kementerian Agama lah, bawah Menteri Agama Dr. Zul. Dan yang gagasan OKU Rabbani ni kita kumpulkan NGO OKU Islam di seluruh Malaysia, bukan saja OKU penglihatan, termasuklah autism, anggota dan sebagainya. Dan kita telah pecahkan beberapa kluster, bukan kluster ni lah, bukan kluster COVID. Kluster COVID lah. Kita pecahkan ini kluster OKU Rabbani punya program. OKU Rabbani. Supaya kita dah bincang beberapa pelan tindakan, dan pelan tindakan ni kita cuba laksanakanlah melalui sekretariat yang telah ditubuhkan. Dan harapannya dengan sekretariat yang ditubuhkan, kita dapat capailah OKU Rabbani itu supaya
tujuan utama dia memang untuk kita OKU ni tak terpinggir dalam masyarakat lah. Jadi sebahagian daripada masyarakat. Bahagian daripada masyarakat. Betul. Okay. Sebab kalau masyarakat tak dapat kesedaran mengenai benda-benda macam ni, kita sediakan kemudahan secanggih mana pun, kan, sesuai dengan OKU macam mana pun, tapi tak ada kesedaran, susah juga lah. Susah juga. Contohlah macam dekat masjid kan, ada RAM untuk anggota semua, untuk OKU anggota. Tapi kalau tak ada kesedaran, susah juga. Tak ada juga orang nak tolak kan, nak tolong. Kalau ada kesedaran, walaupun tak ada kemudahan kat tempat tu, contoh di masjid tu tak ada apa-apa kemudahan pun, ada yang tolong bantu dia untuk masuk ke dalam masjid, betulkan arah kiblat dia, insya-Allah OKU itu akan terjaga lah. Dia mesti kesedaran dua hala, cikgu. Kesedaran dua hala. Maksudnya kesedaran kepada OKU dan juga kesedaran kepada masyarakat. Kalau masyarakat sedar, masyarakat bagi kemudahan, semua bagi smart, tapi OKU tak nak datang masjid, macam mana? Betul juga kan. Payah juga. Nanti masyarakat pun kata, masyarakat merungut. Lagi satu hal pun dia kata, ini OKU pun banyak songeh, dia kata. Betul. Kita dah bagi banyak semua sekali, datang masjid pun tidak. Sebab tu peranan petis kita nak sedarkan ahli golongan OKU sendiri lah. Yang itu peranan kita lah. Sampai kita sedarkan masyarakat, golongan OKU pun kita bagi kesedaran juga. Okey, betul-betul cikgu. Jadi, last but not least, panjang lagi rasanya ni. Okey, jadi, kalau kita dari masuk ke dari dalam aspek yang lain lah cikgu, ni kita nampak mungkin secara yang lebih global lah. Mungkin kalau boleh kita relatekan pergerakan global ni dengan Pertis itu sendiri. Contohnya macam CRPD lah je, Convention of the Rights of Person with Disabilities kan. Okey, jadi kita Malaysia sudah rectify convention ni di PBB, dan kita pun ada Akta OKU 2008 cikgu. Okey, jadi saya nak tanya, sebab dalam Akta OKU 2008 ni ada beberapa hak sesuai dengan yang digariskan dalam CRPD lah, yang sepatutnya OKU itu perolehi. Contohnya yang kita telah hurai tadi, hak berkaitan dengan pendidikan, hak berkaitan dengan kemudahan fizikal dan sebagainya kan. Okey, jadi saya ingin bawa perbincangan kita cikgu kepada hak OKU itu dalam pekerjaan tu. Okey, jadi saya nak tanyalah, apakah yang Pertis boleh sumbangkan ataupun boleh bagi boleh buat ataupun buat program dan sebagainya untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat yang OKU ini boleh bekerja. Sebab sekarang ni kan kerja semakin susah sekarang ni kan, musim COVID, PKP dan sebagainya, banyak kita dengar orang-orang biasa ni kena berhenti kerja sana, berhenti kerja sini. Jadi dalam keadaan itu saya ingat memang agak mencabar untuk golongan OKU ni menyatakan yang dia ni boleh bekerja. Jadi bagaimana, apakah peranan Pertis untuk kita mengendengahkan OKU kita ini sebagai OKU yang mampu untuk bekerja? Setidak-tidaknya mungkin di masjid menjadi imam, jadi bilal dan sebagainya. Betul. Okey, yang tu contohnya dalam sekretariat yang OKU Robani tadi, di bawah kluster kita memang ada cadangkan dalam kluster tu untuk kita ambil lepasan-lepasan Darul Quran dan yang sekaitan dengan madrasah-madrasah ni kan, untuk kita jadikan imam dan bilal di masjid-masjid lah. Sebab di masjid macam saya kata tadi, di Malaysia ni masjid dan surau banyak kan, 6,000 lebih. Kalau kita letak salah satu masjid di negeri pun dah memadai kan. Itu agak-agaknya sekarang ini ada tak OKU penglihatan yang berkhidmat dalam masjid? Memang ada. Contohnya di Masjid Sultan Salahuddin di Shah Alam. Kita punya juara MTQB. Majlis Tilawah. Apa tu MTQB tu? Majlis Tilawah Quran Braille tahun lepas. Juaranya iaitu saudara Syafiq Zuan. Dia betul sebagai apa cikgu? Beliau merupakan bilal. Dalam FKIP, Festival Kesenangan Islam Pertis pun, dalam tengah azan dia pun juara juga. Dan juara da'i dalam program itu juga. Maknanya memang berbakat lah kan. Jadi kita ada juga sebenarnya yang itu Saudara Fikri Fahmi. Ya betul, Fikri Fahmi di Sabah. Di Sabah ya. Betul. Okey.
Tapi itu segelintir yang bernasib baik yang diterima di masjid untuk bekerja. Ramai tak lagi golongan OKU ini yang sebenarnya kita fikir ada kualifikasi, ada kebolehan, tetapi masih lagi tidak dapat diterima di masjid, di surau dan sebagainya, ataupun di pusat-pusat pengajian agama dan macam mana juga. Oh, memang ramai lah sebenarnya kan. Memang ramai. Memang ramai. Sebab ada pengalaman, ada yang diceritakan kepada saya. Memang beliau ni lepasan Darul Quran, ada diploma, tahfiz lagi. Tapi tak diterima. Kan. Jadi kenapa boleh berlaku begitu sebenarnya? Mungkin sebab persepsi sebab lah. ni masjid surau ni, golongan agamawan ni. Jadi kenapa boleh ada persepsi yang kuat di situ? Sebab tu Petis kena kerja kuat lagi lah untuk terangkan kepada masyarakat supaya dia benda ni kita kena try dulu. Kan? Okay. Kita kena cuba, mungkin dari segi percubaan sebulan atau 2 bulan. Kita tengok macam mana. Kalau boleh betul-betul layak diteruskan, kita teruskan lah kan. Kalau tak cuba, kita tak tahu macam mana kan. Ya, betul. Okay, jadi itu pandangan cikgu, dan mudah-mudahan Pertis diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ini pun atas doa sahabat-sahabat sekalian lah, mengendalikan semua isu-isu yang berbangkit dengan OKU ni lah. Betul insya-Allah. Okey, jadi terima kasih juga kepada Syira Zaini yang bersetuju dengan pandangan ahli panel kita. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Okey, Wan Muhammad Fadil, ada soalan daripada dia, tapi kita dah terangkan dengan tadi ni kejap ni. Dia kata apa kluster OKU Rabbani, dia kata. Kluster dia ada dalam 7 lah. Ada 7 kluster. 7 kluster. Salah satunya tentang dakwah dan pendidikan, tentang teknologi, tentang sumber manusia. InsyaAllah benda tu kita akan wawarkan dari semasa ke semasa lah. Okey. Cikgu, sebelum kita tutup, saya kalau tak salah kita ada gagasan kita juga sendiri, cikgu. Gagasan OKU Muqarrabun. Okey. Kita ada gagasan OKU Muqarrabun, dan pada masa yang sama kita mendukung gagasan JAKIM OKU Rabbani. Jadi macam mana kita nak sinkroniskan antara dua gagasan ini, cikgu? Okey, dia lebih kurang sama je, cuma term yang berbeza lah. Mungkin dari segi kerajaan kita bekerjasama ke arah tu, gagasan OKU Rabbani, tapi di peringkat Pertis sendiri kita cuba tunjukkan jugalah yang gagasan OKU Muqarrabun tu, supaya dua-dua tu kita boleh bergerak selari. Boleh, maksudnya dalam gagasan OKU Rabbani dan gagasan kita sendiri OKU Muqarrabun ini kita cuba cari di mana persamaan, titik persamaan dia. Betul. Dan kita gerakkan bersama-sama lah. Dan kita dukung bersama-sama agar pembangunan itu lebih mantap lah, cikgu. Betul. Yang penting matlamat utama kita tercapai lah. Okey, visi kita tercapai, cikgu. Visi kita mencapai sasaran dia. Itu yang tidak lain tidak bukan kita nak memartabatkan pendidikan Islam dalam kalangan OKU penglihatan. Betul. Dan itu dah yang tapi mungkin dalam keadaan sekarang ni, bukan, walaupun kita punya visi itu, tapi sebenarnya Pertis ni dia lebih luas lagi, saya ingat. Ya, betul. Cikgu, bukan saja OKU penglihatan, tapi melibatkan keseluruhan OKU dan juga melibatkan keseluruhan masyarakat pun. Betul. Sebab itulah Islam ini rahman untuk seluruh alam. Betul. Islam rahmatul alamin. Itu, cikgu. Betul. Okey, jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung. Ini betul-betul hujung dah ni. Dan itu belum hujung lagi. Okey. Kesimpulan yang cikgu boleh berikan lah kepada perbincangan kita pada hari ini. Bagaimana masyarakat boleh golongan OKU lah, golongan OKU, golongan ibu bapa, golongan masyarakat boleh memanfaatkan persatuan ini sendiri, Pertis ini sendiri sebagai satu platform untuk kita mengetahui ataupun kita menyantuni OKU yang ada, dan mudah-mudahan keadaan itu makin bertambah baik, cikgu. Macam mana? Okey, kesimpulan dia, kita harapkan peranan Pertis ni diambil ambil peluang lah. Ambil peluang oleh semua golongan masyarakat lah. Contohnya ibu bapa yang ada anak-anak OKU, ataupun masyarakat mungkin ada kawan-kawan OKU kan. Kita boleh ambil peluang dan kita cuba beri kerjasama, dan barang cadangan ataupun
sebarang cadangan kita terimalah sebarang cadangan dan pandangan supaya petis ni kita jadi yang terbaik lah, di kalangan yang terbaik, supaya masyarakat kita punya visi dan misi itu boleh tercapai lah. Ya. Okey juga, alhamdulillah lah. Okey, dan saya nak menyeru jugalah kepada penonton-penonton, kalau ada mungkin pendapatan lebih ke duit lebih, boleh menyumbang kepada kami lah. Betul, itu pun perlu juga tu kan. Menyumbang dana. Sebab apa, bukan kami menggunakan dana tu untuk apa, cuma kita, macam yang dinyatakan oleh Setiausaha tadi, kita sebenarnya bercita-cita untuk memberikan kitab, apa saja kitab Braille, kitab agama Braille ni dalam kitab yang agama dalam Braille dalam percuma, dalam keadaan yang percuma kepada ahli kami. Jadi itu semua memerlukan dana yang banyak, dan kami bukannya NGO, kami ni bukannya NGO yang berteraskan bisnes ataupun perniagaan, tapi kami berteraskan kepada dana awam. Dan kami berdiri atas dasar inilah NGO awam, NGO yang untuk servis. Okay, jadi kalau dapat kita bantu, dan insya-Allah kita niat baik, maka insya-Allah kita akan diberikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda daripada Allah SWT. Sebab saya bagi contoh satu Quran saja. Quran kita tu berapa kos dia, cikgu? Satu Quran dalam 300. Dalam RM300. Bayangkan Quran Braille itu dalam RM300. Berat dalam 7 kilogram. Berat dalam 7 kilo lagi. Tapi itu tidak menjadi soal untuk orang penglihatan, sebab orang penglihatan ni suka membaca Quran, dan orang kata apa, nak 1000 daya tak nak 1000 dalih ni kata. Jadi itulah cuma kekangan dari segi sumber keuangan yang kami Pertis ni memang sangat memahami lah kedudukan keuangan di kalangan OKU, especially terutama OKU penglihatan. Satu lagi saya tambah sikit lagi. Okay. Kita juga perlukan dana untuk bangunan lah. Sebab sekarang ni ialah kita ada 2 pejabat kan. Kenapa perlu bangunan tu, cikgu? Tak cukup ke bangunan ada pejabat yang ada ni? Pejabat sekarang ni 2 kita sewa. Okey. Dan agak sukar lah dari segi kita nak selaraskan 2 bangunan kan. Kalau ada bangunan satu bangunan, 2 pejabat lah maksudnya. Betul, 2 pejabat. Kalau ada satu premis, kita cadangkan itu untuk kita buat tempat untuk cetak Al-Quran dan bahan-bahan Braille. Di situ dewan tempat kita berprogram. Di situ juga ada pentadbirannya. Kita cadang untuk buat library Braille lagi kan. Jadi memang kesimpulannya untuk melincinkan lagi perjalanan Pertis itu sendirilah, cikgu ya. Jadi kalau bangunan, kalau ada, sebab kita berdiri 1996, tapi sebab memang kita bergantung kepada dana awam. Jadi buat masa ni memang jauh lah untuk kita cari dapat bangunan. Jadi itulah kita memerlukan sumbangan yang daripada semua masyarakat juga. Kita sedang cuba ke arah tu lah. Kita perlukan sumbangan dari semua masyarakat. Mana yang ada duit lebih, yang bermurah hati, bolehlah menyumbang kepada kami. Dan mudah-mudahan setiap sen yang tuan-tuan dan puan-puan bagi, insya-Allah kita akan gunakan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk setiap sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih kepada Cikgu Syahril kerana sudi bersama pada pagi yang berbahagia ini. Waktu duha ni, cikgu ya? Ya, waktu duha. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan penonton-penonton yang ada di dalam Facebook yang sudi menonton kami pada pagi ini, dan mudah-mudahan segala yang kita kongsikan tadi ada manfaatnya untuk kita bersamalah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kesilapan kami berdua. Jadi sebelum kami akhiri, mungkin kita akan berjumpa lagi insya-Allah di masa-masa yang akan datanglah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.